Kos untuk setakat ni Pakcik, saya tak berani nak memberitahu lah kos sebenarnya berapa kan Pakcik kan. Sebab kos visa, kos visa ke, kos pengangkutan ke, kos untuk kapal terbang ke, apa segala kos yang ada berkenaan dengan COVID ni, kita tidak dapat jangkakan sebab dia memberi perubahan-perubahan yang setiap masa ada perubahan. Betul. Tapi kita boleh gambarkan kos, kalau kita tengok dekat Malaysia memang dah diwawarkan harga boleh mencapai sampai RM10,000 Malaysia. 10 hari 10 hari je. Tak lama tu, RM10,000 Malaysia ya. Okey, bagi banci, okey, kalau bagi ustaz lah, bagi ustaz sendiri, ni secara personal, bukan secara ni untuk orang mengambil iktibar ataupun mengambil keputusan lah. Adakah bagus visa pelancong ataupun visa umrah yang ustaz tengok sendirilah? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Kalau sesiapa yang baru bertemu dengan Bang Cik, Bang Cik adalah insan yang bertuah yang boleh berada di kota Mekah waktu pandemik ni. Okay, Bang Cik tak bersorangan sebenarnya, tu yang Bang Cik memandang ke kanan selalu. Okay, tapi Bang Cik introduce dulu. Kalau siapa yang baru jumpa, Bang Cik minta sangat subscribe channel Bang Cik. Kalau yang dah pernah jumpa, yang dah pernah tu, Bang Cik ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana mengikuti Bang Cik daripada dulu sampai sekarang. Okey, Bang Cik kenalkan tetamu Bang Cik hari ni. Sebenarnya Bang Cik tersempak saja sebab Bang Cik tengah bawa anak pergi taman tema sebenarnya, taman tema terbesar di kota Mekah. Tersempak juga dengan ustaz yang cukup Bang Cik hormati, iaitu Ustaz Syarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarif bin Syahri. Jangan lupa untuk subscribe juga channel Mekah Kenangan Terindah untuk informasi yang terbaik untuk anda semua, insya-Allah. Okey. Dan alang-alang Bang Cik dah jumpa dia ni, jumpa ustaz. Sebenarnya Bang Cik nak buat satu sebab ramai sangat subscriber Bang Cik ataupun sahabat-sahabat Bang Cik sedang keliru sekarang ustaz. Sedang keliru dengan macam mana nak datang umrah. Okey, macam mana datang umrah sebenarnya untuk rakyat biasa. Okey, kita cakap pasal rakyat biasa lah. Ada dua visa. Betul. Ada dua visa yang dikeluarkan oleh Arab Saudi untuk kita datang umrah. Yang telah dibuka sebenarnya. Ada dua jenis ustaz Dia sebenarnya kalau untuk rakyat Malaysia sendiri ataupun umum semua lah, di Singapura, Brunei, Indonesia dan negara lain. Kalau kita lihat visa, banyak juga visa yang dibuka untuk orang luar untuk datang dekat Arab Saudi ni. Contoh kalau kita tengok ya Bang Cik, kita ada visa umrah, visa pelancong, atau kita ada visa bisnes. Manalah tahu antum semua dikurniakan rezeki yang banyak, boleh datang kat sini untuk visa bisnes atau dengan visa family. Lepas tu ada satu lagi ustaz. Visa apa tu? Visa yang resident 1 juta boleh beli tanah tu. Wow, insya-Allah. Yang tu yang tu yang kalau kita betul-betul kaya lah. Betul-betul kaya dan untuk permanent visa lah yang tu. Betul. Okey. Tapi kita sebagai rakyat ni Bang Cik ya, rakyat biasa-biasa je ni. Rakyat biasa-biasa dua visa lah. Dua visa lah, iaitu visa umrah dan juga visa pelancong. Okey. Kita akan sambung sebenarnya sembang. Bang Cik akan setkan apa visa. Kita akan bincang dulu lah sebelum kita shoot sebab nanti kan takut tersalah faham apa semua. Sebab kali ni Bang Cik akan ikut nasihat buat skrip. Sebab banyaknya subscriber Bang Cik dah tahu perangai Bang Cik sebenarnya tak ada skrip. Tapi kali ni Bang Cik ada skrip sikit lah. Sikit ada skrip dengan Ustaz Syarudin. Okey, kita jumpa. Sebab kita bincang tiba-tiba tak, kita jumpa secara tiba-tiba. Bang Cik dia ajak dijumpa, Ustaz jom kita sembang kejap. Saya pun tak tahulah Bang Cik nak sembang kita tentang visa pula kan. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk stay tune dan juga subscribe Bang Cik channel. Okey, kita jumpa. Baru nak order kopi. Okey Okey, air pun dah sampai, dah separuh lah sebenarnya. Nak habis skrip untuk dapatkan skrip ni. Sebab Bang Cik ikut betul-betul subscriber Bang Cik bagi nasihat ni sekarang ni. Ya. Terima kasih lah yang menasihati Bang Cik. Kita menghargai sebenarnya. Sebab kita bukan manusia yang sempurna.
kita juga ada melakukan kesilapan. Kadang-kadang shot sendiri pun ada juga sebenarnya. Minta maaf terbatuk sekarang sensitif batuk Okey. First kali Ustaz Banci nak tanya pasal visa umrah. Sebab visa umrah macam Banci awal cakap tadi, yang melayak bercakap daripada Ustaz Syarudin. Kita bercakap pasal visa umrah. Siapa yang boleh apply sebenarnya visa umrah ni Ustaz? Okay, kalau visa umrah yang boleh apply hanyalah travel agency saja. Travel agency umrah yang boleh applykan visa umrah tersebut di Arab Saudi ni. Okey. Kiranya bukan secara individu lah. Bukan secara individu. Dan visa pelancong itu adalah beza beza visa pelancong kita boleh apply sendiri. Sebenarnya dari dulu on arrival pun ada. Tetapi Banci tak pasti pasal on arrival sebab sekarang ni tempoh Covid. Rasanya kena apply dulu. Tetapi ini adalah satu kelebihan kepada rakyat Malaysia yang berada di luar negeri. Betul. Alang-alang kita bercakap siapa yang apply. Okey, boleh sebenarnya visa umrah dan juga visa pelancong boleh di-apply oleh travel agency dan boleh disetting daripada luar negeri sebenarnya. Sesiapa yang duduk di UK, rakyat Indonesia, rakyat Singapura, rakyat Malaysia, rakyat Brunei, rakyat Thailand yang berada di luar negara boleh apply. Kita masalah Malaysia ni bukan masalah Saudi sebenarnya sekarang ni Ustaz. Kita masalah Malaysia yang belum buka border lagi. Yang buka border lagi. Jadi yang berada di luar negeri dah boleh datang sebenarnya. Betul. Dah boleh buat umrah. Okey, jadi anda pilihlah sendiri, boleh contact travel agent yang berada di Malaysia dan dia sebenarnya boleh keluarkan visa umrah untuk anda. Dan siapa yang tak nak berurusan dengan visa umrah, visa pelancong boleh menerusi visit.saudi. Visit.saudi Ustaz lebih kurang lah. Nanti Banci akan tulis lah. Yes, betul. Okey, Banci akan tulis visit.saudi untuk apply visa. Okey, yang tu yang pertama Ustaz yang yang basic lah, siapa boleh apply. Kos tak tentu lagi. Macam Banci sendiri cakap, kos ada berubah-ubah sebabkan insurans. Yes. Ataupun sebabkan insurans dan takaful lah. Yang paling utama sebab dia ikut hak umur, sebab tu berubah-ubah. Jadi kita tak bincangkan pasal kos. Dan juga dia bukannya setakat itu je Banci. Dia setakat perhotelan kat sini. Hotel mana yang diorang akan menetap, akan tinggal, dan juga tempoh masa lama, berapa lama diorang akan tinggal kat sini. Okey Ustaz. Visa umrah tu berapa lama Ustaz? Visa umrah tu dia selama 10 hari sahaja. Yang setakat inilah, setakat ini 10 hari. Dan dia kat sini dia hanya bila anda datang kat sini untuk visa umrah, dia akan bagi anda gelang merah untuk Banci. Okey, yang setakat ni sepengetahuan saya, untuk yang gelang merah tu anda boleh melaksanakan umrah sekali, setakat inilah hanya sekali, dan solat 5 waktu berkali-kali. Maknanya boleh masuk di dalam Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah solat 5 waktu setiap masa. Inilah yang membezakan dengan visa pelancong Ustaz. Ya. Sebab visa pelancong macam mana pula Haji? dia tak bagi gelang. Tak bagi gelang. Jadi untuk umrah dan untuk solat dia lebih kurang sama dengan Banci dengan Ustaz. Untuk terus terang sebenarnya untuk sekarang ni Banci sendiri seminggu sekali pun belum tentu pergi ke Masjidil Haram untuk solat 5 waktu. Ustaz pun sama Ustaz? Sebab kita kalau macam kita lah, macam misal pelancong ataupun dengan kita sendiri rakyat Arab Saudi ni, ataupun kita sendiri yang dah mungkin kat sini nak apply untuk melaksanakan ibadah umrah, kita perlu melalui itamarna ataupun tawakalna. Jadi dengan itu kita hanya dibenarkan sebulan hanya 2 kali sahaja umrah. Dan untuk solat tengok kosong. Sebab tu kita orang pun dah tak pergi. Sebab setiap kali check, setiap kali dia buka penuh. Jadi tak ada slot. Bukan kita orang tak nak pergi. Kalau boleh kita tiap-tiap hari kita orang nak pergi. Dan kita doakan Ustaz kita alang-alang ni kita doakan supaya slot ni tak ada, supaya kita boleh setiap masa. Rindu Ustaz nak pergi setiap masa. Kita doakan sama-sama kita doakan. Saya rasa slot ni kalau akan tak ada apabila Covid ni tak ada kot. InsyaAllah kita tengok vaksin. Kita doakan lah, kita doakan agar corona di muka bumi ni terhapus. Ustaz, sebelum kita pergi ke lebih panjang lagi yang lari pada topik, Banci nak tanya pasal perubatan lah. Okey. Pasal perubatan kalau kita masuk hospital. Sebab dekat dalam wabak ni kita kena fikir sebenarnya. Okey, kita kena fikir sebab wabak. Sebab wabak kita bila-bila masa kita boleh terkena jangkitan. Kita akan tiba-tiba sesak nafas. Okey, kita tak menjamin.
Kalau dulu kita boleh setakat batuk-batuk, sekarang batuk-batuk pun bahaya Ustaz Betul. Okey, kita kena pergi check. Okey, kalau pakai visa umrah Ustaz kalau ikut pengalaman Ustaz lah, kalau terjadi apa-apa urusan hospital, sesiapa yang bertanggungjawab kalau di hospital kalau menggunakan visa umrah? Kalau visa umrah, yang akan bertanggungjawab untuk diri anda adalah muasasah itu sendiri. Muasasah yang berada di Arab Saudi. Okey, Ustaz, boleh tak explain? Sebab ramai juga yang bertanya sebenarnya dekat Banci, apa itu muasasah? Muasasah ni dia, anda tahu tabung haji tak? Tabung haji Malaysia tu, yang orang melaksanakan haji tu, dia kat sini lah yang orang muasasah ni ataupun travel agency muasasah kat sini yang boleh mengeluarkan visa umrah anda di Malaysia. Dia yang akan bekerjasama joint venture dengan travel agency di Malaysia. Ada kait mengait dia. Jadi dia yang akan bertanggungjawab untuk anda di Arab Saudi. Okey, jadi urusan hospital, urusan sesat ataupun tak jumpa jalan pula, itu semua muasasah yang bertanggungjawab. Tetapi kalau visa pelancong, tu atas individu. Sendiri mau ingat tu. Sendiri mau ingat. Sebab Banci ada pengalaman menguruskan jenazah. Allah. Sebelum Covid. Okey, sebelum Covid ni Banci uruskan jenazah. Tiba-tiba ada kes yang menggunakan visa ataupun visa pelancong. Jadi kita nak refer muasasah pun tak boleh. Oh, kalau macam tu maknanya kos dia memang terlalu tinggi lah Banci. Kalau melalui visa pelancong, dia kos dia akan tinggi. Contoh, sebenarnya dia kos dia tak tinggi bahagian urusan jenazah. Tetapi bahagian hospital. Itulah. Kalau muasasah boleh bawa keluar dulu. Jadi kalau visa pelancong, tiada siapa yang menjamin siapa yang nak bayar kos perubatan. Okey. Itu yang masalah dia. Sebab bila kita berurusan dengan jenazah ni, paling pertama bil perubatan. Tapi bila jenazah cepat handle bila, sebab muasasah orang Saudi, bukan orang Saudi lah, dia kira ada yang bertanggungjawab, dia akan sign dulu, dia akan keluarkan jenazah dulu. Tetapi untuk visa pelancong, siapa yang nak sign? Siapa yang nak tanggungjawab pasal bil? Banyaklah benda urusan yang perlu. Itu adalah beza Itu adalah kita kena ambil tahulah sekarang ni pasal, sebab kita tak menjamin. Sebab kita memang semua orang akan minta nak meninggal di Madinah, nak meninggal di Mekah. Tetapi macam mana nak tempoh keluar daripada bilik mayat tu, bilik jenazah tu? Kita jangan minta sebenarnya. Kita kalau boleh kita nak pergi dan pulang secara selamat. Tetapi kita tak boleh mengelakkan benda tu. Sebab tu adalah rahsia. Tapi Banci cerita pasal pengalaman. Sebab ramai yang tak tahu. Semua tahu perkara syok, perkara gembira, tapi tak ramai yang beritahu benda-benda yang di sebalik. Okey, kita dah bincang pasal siapa yang handle, siapa yang visa umrah, siapa yang keluarkan. Kita dah cincang pasal berapa kali umrah. Okey, visa pelancong tadi belum beritahu. Minta maaf visa pelancong tak beritahu lagi. Visa pelancong 2 kali Ustaz macam Ustaz dah cakap tadi. Okey, dah cakap pasal visa pelancong dan visa umrah dah beritahu. Dan macam mana nak apply Masjidil Haram untuk slot. Pasal perubatan kita dah cerita sikit-sikit pasal kalau terjadi. Apa lagi kita nak bincangkan sebenarnya beza visa umrah dengan visa pelancong ni? Satu, okey, visa pelancong kebanyakannya sekarang ni menggunakan sistem DIY. Dan tiada mutawif. Boleh Ustaz explain apa bezanya ada mutawif dengan tak ada mutawif? Okey, jadi kalau bezanya, kalau visa umrah dia ada pembimbing. Kalau visa DIY atau kita pergi visa DIY kan pelancong lah itu maknanya mereka kalau nak pergi kat sini, mereka yang ada rasanya dia dah ada berpengalaman sebelum ni dan dia mempunyai ataupun inisiatif sendiri dan dia telah melaksanakan umrah dekat sini berkali-kali sebelum ni. Tapi manusia ni mudah lupa Banci. Jadi maknalah tahu kalau anda tiba-tiba datang kat sini, tiba-tiba anda terlupa. Sebab yalah kita tak tahu manusia kan. Jadi kalau kita datang kat sini, saya bagi saranan saya lah, lebih baiknya kalau anda masih was-was, anda tak yakin, anda datanglah untuk visa umrah. Okey, kejap. Ada berlaku ni yang penjaga tu suruh jaga panggil anak Ustaz yang kecil. Kejap nanti kita akan bincang kemudian. Okey, tengok ni anak Ustaz dah teman. Handsome sebab ada masalah tadi yang security ni suruh ambil sebab menangis Tapi tak apa, kita pun rasanya dah tak ada bincang lain dah Ustaz. Kita dah memberi gambaran. Gambaran pertama tadi kita ulang balik kita asyik ulang balik supaya memperingati
siapa yang apply. Yang pertama. Yang kedua tadi pasal umrah. Yang ketiga tadi kita bercakap pasal perubatan ataupun masuk hospital. Yang keempat satu lagi apa tadi? Tempoh banci. Tempoh dah bercakap belum? Tapi tak apa, dah bercakap tak cakap kita bercakap balik. Okey, tempoh untuk visa umrah berapa hari Ustaz? Setahu saya, pengetahuan saya adalah 10 hari saja. Okey, 10 hari 10 saja. hari saja. Dan visa pelancong selama 90 hari. Okey, 90 hari. Jadi 90 hari tu kena terangkan banci macam mana tempoh dia. Okey, 90 hari tu tempoh dia kita boleh keluar masuk sebenarnya. Dan kita dia sebenarnya dia hidup setahun. Dia hidup setahun tapi kita hanya boleh berada di dalam Saudi 90 hari. Keluar dan masuk. Jadi kalau kita tak keluar 90 hari je kita boleh pakai. Kalau kita keluar dia akan kira balik dalam masa setahun. Okey, Ustaz. Harga banci tak cerita lagi, banci Tak, harga. harga tu masalah dia berkaitan dengan insurans. Dia boleh berubah-ubah. Berubah-ubah. Jadi kita tak bincangkan pasal harga. Yes. Okey, rasanya cukuplah setakat blog ini dan anak-anak pun kita orang dah nak kena tengok balik dah. Okey, nak kena tengok balik. Okey, dah baca rasakan kesimpulan Ustaz lah. Apa untuk memberi subscriber hint ataupun peluang, adakah visa umrah ataupun visa pelancong lebih bagus? Kalau tanya pada saya kan, ini terpulang pada individu masing-masing lah. Sekiranya kalau anda rasa anda ingin lama dekat Arab Saudi ni, anda datanglah dengan melalui visa pelancong. Tapi kalau anda datang kat sini fokus ataupun ikut kemampuan, kalau sekadar kita makin lama duduk dekat Arab Saudi, makin banyak kita punya perbelanjaan. Kalau anda rasa macam anda punya cuti dekat Malaysia tak banyak ataupun sikit saja, datang dengan visa umrah, okey, tiada masalah, lebih baik juga sebenarnya. Okey, alhamdulillah. Dan Banci ucapkan terima kasihlah banyak-banyak kepada Ustaz Syarudin. Okey, Banci pula apa pandangan Banci? Pandangan Banci sebenarnya tak nak bagi pandangan sebenarnya. Okey, tak adalah. Okey, bagi Banci pun sama juga. Jadi kita bergantung pada masing-masing individu sebab ada pro and con. Yes. Macam Banci lebih prefer, macam Banci kat sini Banci banyak pengalaman pasal menguruskan jenazah. Jadi Banci takut juga sebenarnya pakai visa pelancong kalau Banci. Kalau visa umrah tu lebih mudah. Kalau visa bab tu je lah, bab perubatan lah. Banci paling takut bab hospital. Kalau bab umrah itu tak ada masalah. Bab umrah berapa kali apa semua macam kita tengok tempoh masa. Sebab ada orang cakap yelah 10 hari 10,000 tu mahal. Tapi bagi Banci kalau tak mampu, kalau tak mampu kita hold dulu. Sebab kita lebih utamakan yang di Malaysia dahulu. Atas kemampuan kita ada kelampangan. Kemampuan tu bukan sekadar wang ringgit Ustaz. Sebenarnya kesihatan, kemampuan, confident tak confident. Sebab sini dah jadi macam perkara biasa COVID ni. Kita boleh cakap macam dia macam endemik pakcik. Sebelum ni kan pandemik kan, dia endemik. Dia masing-masing kena jaga diri masing-masing lah. Kena jaga diri masing-masing. Okey, Banci harapkan dengan vlog kali ini bolehlah nampaklah gambaran sedikit. Dan kita doa-doakan kita punya border, tak kira lah border Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, memberi peluang untuk kita datang ke umrah insya-Allah dalam masa terdekat jika mampu. Itu yang Banci sebab nak kata murah, pakej 5,000 kapal terbang sekarang pun 3,000 pergi balik Ustaz betul. Jadi untuk dapatkan pakej yang murah tu perkara yang luar biasa. Okey Ustaz, jangan lupalah akhir kata, akhir kalam macam biasa, anak-anak pun dah nak tidur. Jangan lupa subscribe channel sahabat Banci iaitu Ustaz Syarudin, iaitu Bekah Kenangan Terindah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Banci Live. Jangan lupa tekan button notification. Dan yang paling penting, semoga video ini dapat manfaat bersama dan kita sebar-sebarkan supaya lebih ramai yang dapat manfaat bersama. Jangan kita simpan sendiri. Kalau simpan sendiri, Banci tak buat YouTube, Banci tak akan terangkan. Bila kita sebarkan, insya-Allah adalah pahala yang kita akan perolehi daripada sebaran kita, insya-Allah. Jadi perkongsian kami ni Banci perkongsian kita pada hari ini adalah perkongsian secara umum. Kalau anda ingin tahu lebih lanjut secara detail, anda boleh tanya yang lebih aula daripada kami lah. Contoh, anda boleh tanya travel agency sendiri. Betul. Anda boleh rujuk kat mana-mana yang berkenaan. Okey.
InsyaAllah kita akan berjumpa di vlog yang akan datang. Akhir kalam macam biasa, Banci pun lupa, sila subscribe, like, share, komen, supaya komen tu penting supaya kita lebih boleh memperbaiki kritikan ke apa kritikan ke ataupun ada apa-apa yang nak ditanya, boleh komen di bawah, insyaAllah. Okey, semoga kita berjumpa lagi di vlog yang akan datang. Lagi banyak orang subscribe, lagi banyak orang kongsi, lagi banyak view, lagi bersemangat kita untuk berkarya dan berkongsi. Okey, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.